Okey, terima kasih kepada Cikgu Hasnan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan berbicara pada topik yang ketiga iaitu asas komunikasi. Okey, nama Cikgu Atika daripada SMK Bagan Terap. Okey. Okey, apa khabar semua? Sihat tak? Kalau boleh, hari ni kita punya topik ialah topik asas komunikasi. Kalau boleh, cikgu nak dengar lah juga suara-suara kan. Macam Cikgu Hasnan kata tadi, siapa yang bersuara pun ada markah. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dan masukkan kelas pada hari ini. Walaupun esok kita tahu esok adalah hari raya, tapi PKP kan, tak ada buat apa kat rumah, tolong mak masak pun sikit-sikit je. Jadi hari ni cikgu buat kelas sekejap lah, okay, berkenaan dengan asas komunikasi. Okay, semua sihat ada siapa nak respon? Dah sihat. Ya, okay, bagus Sakinah. Okay, sihat, Alhamdulillah. Okay, so cikgu harap hari ni semua bersedialah untuk kita belajar secara santai saja berkenaan dengan asas komunikasi. Okay, apa tu sebenarnya komunikasi? Ada siapa-siapa yang adik-adik kat sini yang tahu apa tu komunikasi sebenarnya? Apa yang awak rasa komunikasi tu? Saya nak cuba. Silakan. Damia ya nama? Bersembang. Bersembang, betul? Lagi? Interaksi antara dua orang atau lebih. Ya, berinteraksi antara dua orang atau lebih, bagus. Lagi? Perbualan dua hal. Perbualan, bagus. Okey. Okey, cikgu nak tunjuk gambar ya. Okey, ni ada gambar seorang lelaki berpakaian kemeja, betul tak? Dan kasut, handsome tak? Boleh lah okey. Dan seorang lagi pun sama berpakaian kemeja, tapi tertanya-tanya tak, kenapa cikgu tunjukkan gambar ni? Adakah ini adalah salah satu bentuk komunikasi? Nanti di akhir pembelajaran kita, cikgu akan jelaskan kenapa, apa kena-mengena gambar ni dengan komunikasi. Okey. Okay, so sebelum tu kita masuk kepada definisi komunikasi. Apa yang dimaksudkan komunikasi dari segi istilah dia? Okay, komunikasi ini adalah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain supaya dapat menghasilkan pemahaman. Okey, macam tadi adik-adik cakap ada yang kata komunikasi tu bersembang, berinteraksi. Betul lah tu. Dia adalah satu proses perpindahan maklumat. Bila kita bersembang, kita akan bercerita. Itu maksudnya kita sebarkan, kita kongsi maklumat. Okey. Tak kisahlah benda tu fakta ke, auta ke, gosip-gosip ke, itu adalah satu bentuk komunikasi. Okey. Okey. Dalam komunikasi, dia ada dua bentuk komunikasi lah. Yang pertama, komunikasi secara sehala. Apa itu secara sehala? Okey, secara sehala maksudnya seseorang berkomunikasi tanpa memerlukan maklum balas orang lain. Okey. Contohnya, pernah tak dekat sekolah tiba-tiba dapat surat esok cuti, pengetua bagi surat esok cuti. Adakah awak pergi tanya pengetua kenapa esok cuti? Tak kan? Awak dah dapat maklumat tu, awak hanya terima. Okey. Yang kedua, yang sehala, komunikasi sehala juga mungkin bila awak dapat arahan tu, awak kena terus lakukan. Tak payah tanya, tak payah apa. Dapat surat, okey, kena buat ni, buat ni, buat ni. Tak boleh tanya apa-apa, kena terus laksanakan. Okey. Okey, yang kedua ialah komunikasi secara dua hala. Okey, komunikasi secara dua hala ini ialah penerima memberi maklum balas kepada pengirim. Okey, contohnya, cikgu bagi kerja dekat awak. Awak dah terima kerja tu dan awak kena lakukan kerja tersebut. Itu dikira sebagai maklum balas lah.
Awak kena tanya cikgu, cikgu ini nak jawab macam mana. Itu dikira dua hala. Kalau awak buat tak tanya cikgu, itu kira sehala. Okey. Okey. Dua hala juga membolehkan pengirim membaiki komunikasinya jika mesej yang diterima kurang difahami dan menjadikan komunikasi tersebut lebih berkesan. Okey, dua hala berlakunya selalunya ialah berlaku soal jawab ataupun perbincangan. Okey, contohnya kalau dalam situasi dalam kelas. Siapa pengirim tu? Pengirim dalam komunikasi itu adalah guru di dalam kelas. Okey. Cikgu di dalam kelas akan memberikan informasi kepada awak. Okey. Dan awak adalah sebagai penerima. Okey, sekarang kita masuk kepada jenis komunikasi. Okey, jenis komunikasi ada dua. Yang pertama ialah lisan. Okey. Okey, jenis komunikasi dalam bentuk lisan. Okey, proses komunikasi menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Maksudnya apa? Siapa boleh terangkan kat cikgu apa tu menggunakan percakapan tu? Contohnya jenis komunikasi menggunakan lisan ni. Cikgu mengajar dalam kelas. Ya, cikgu mengajar di dalam kelas, cikgu bercakap menggunakan lisan lagi. Bersembang dengan rakan. Bersembang dengan rakan. Okay, good. Lagi ada yang cakap taklimat, betul tak? Okay, cikgu bagi contoh gambar. Apa tu? Telefon. Menggunakan telefon tu pun komunikasi lisan bila kita call lah. Okay, lepas tu ada gambar yang lagi satu, gambar apa tu? Suara. Dia bermesyuarat. Bermesyuarat bila kita duduk bersama beramai-ramai pun, bila kita bersuara, itu dah dikira sebagai komunikasi secara lisan. Okey, yang seterusnya, kebaikan komunikasi lisan. Okey, mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat dan sampai kepada penerima. Okey, sebab kita direct kepada orang tu. Macam awak dekat dalam kelas, bila cikgu mengajar, awak tak faham, awak boleh terus tanya. Dia berlainan situasi kalau waktu PDPR ni kan, awak boleh tengok kalau PDPR nak tanya cikgu pun respon kadang-kadang cikgu pun ada kerja lain, lambat sikit. Tapi kalau melalui lisan depan-depan, awak boleh terus tanya dan respon dia secara direct lah. Okey, maklum balas boleh diperoleh dengan cepat dan komunikasi lisan kebanyakannya secara tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan. Kenapa kejujuran dapat dirasakan? Kita boleh tengok daripada cara dia menjawab. Terus direct ke ataupun kena fikir dulu ke, macam tu lah ya. Okey, kelemahan komunikasi secara lisan, penghantar tidak pandai berkomunikasi dengan baik, mungkin tidak dapat menyampaikan mesej dengan sempurna. Maksudnya dekat sini, kalau andai katalah kita nak present, membentangkan, cikgu suruh awak bentangkan subjek sains, tapi awak tak faham pun topik tu. Jadi bila awak nak bentangkan topik sains tapi awak tak faham, awak tak dapat sampaikan mesej kepada kawan-kawan yang lain. Okey, itu adalah kelemahan komunikasi lisan yang pertama. Yang kedua, tiada rekod simpanan kekal kerana berbentuk tidak nyata seperti bercakap. Maksudnya, bila awak bercakap dekat depan, tak ada orang rekod kan? Maksudnya apa yang awak sampaikan tu habis itu je lah. Esok kawan dah tak ingat dah, sekejap lagi kawan dah tak ingat dah. Macam hari ni, Cikgu Hasna ada rekod. Kalau tak ada rekod, habis je live ni awak pun tak ingat apa cikgu cakap. Okey. Dan yang ketiga, lebih senang untuk menyampaikan mesej kerana komunikasi lisan melibatkan bersemuka dan boleh bersoal jawab pada masa yang sama. Okey, jenis komunikasi yang kedua. Okey, tadi lisan, yang kedua bukan lisan. Okey, dia ada dua saja jenis komunikasi. Okey, komunikasi bukan lisan tidak menggunakan percakapan. Okey, kalau tadi lisan kita menggunakan percakapan, kalau bukan lisan tidak menggunakan percakapan. Okey, dia boleh dilihat melalui tingkah laku
ataupun bahasa badan. Okey, komunikasi bertulis juga boleh dimasukkan dalam komunikasi bukan lisan. Okey, ada sesiapa yang nak bagi contoh? Macam mana bukan lisan tu? Bahasa badan tu macam mana maksudnya? Bahasa badan, macam mana maksud bahasa badan? Gaya kita bercakap. Bahasa isyarat. Ini bukan lisan. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Okey, bahasa isyarat. Okey, bahasa isyarat untuk orang yang kurang kurang upaya ya. Okey, ada yang cakap dalam bahasa mesej, Muizzuddin, angguk, geling, menjeling, betul Muiz. Okey, maksudnya kalau kita faham, kita angguk. Kita tak cakap apa, ya faham cikgu. Kalau awak angguk pun cikgu dah anggap itu sebagai okey dia faham. Okey, geling tak faham. Okey, betul tu. Okey. Ataupun bahasa badan lain, contohnya kalau awak berjalan. Kalau awak jalan laju-laju, dia tu nak cepat ke mana? Kita boleh baca pergerakan dia tu. Dia tu cepat-cepat nak pergi mana kan? Macam rushing je. Kalau cikgu suruh presentation dekat depan, kita nampak kawan tu gigit tangan dia. Pernah tengok? Benar. Kalau dia gigit tangan kalau waktu present maksudnya apa? Takut. Dia takut, dia nervous. Itu maksudnya komunikasi dia bukan secara lisan tapi kita boleh baca daripada bahasa badan. Okey. Ni antara contoh lain lah. Okey, riak wajah. Okey, pakaian. Melalui pakaian, kenapa melalui pakaian Okey, surat ataupun poster. Itu komunikasi bertulis lah, surat ataupun poster. Okay, cikgu ada tulis kat situ pakaian. Kenapa pakaian itu adalah komunikasi bukan lisan? Okay. Ingat lagi tak gambar yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Ada tiga orang jejaka kan. Satu jejaka tu berpakaian smart, siap dengan coat, siap dengan tali leher, kasut kulit. Okay, dua orang lagi yang kat tepi tu kawan-kawan dia pakai kemeja. Tapi kemeja tu tak masuk, tak tain kan. Datang sekolah kena tain kan. Ni tak tain. Pakai kasut sport. Okay, cikgu bagi situasi. Okay, situasinya kalau kita pergi untuk temu duga. Awak tahu kan temu duga kalau ingin bekerja, contohnya kerja dalam kerajaan lah. Okay, kalau kerajaan ataupun korporat macam bank, pakaian mana kalau pergi temu duga akan diterima? Pakaian yang mana satu? Yang siap kod ke ataupun yang pakai kemeja saja? Kot. Yang siap kod lah. Dia melibatkan first impression. Pandangan pertama kita baca orang tu, okey, orang ni adalah orang yang berdisiplin dan mengikut peraturan. Peraturan kalau pakaian corporate dia kena pakai tie, pakai blazer, kasut kulit. Itu adalah contoh komunikasi bukan lisan. Orang akan baca perwatakan dan disiplin kamu berdasarkan pakaian. Okey, ini contoh. Contoh komunikasi bukan lisan melalui renungan mata. Kalau kita tengok kan, tiba-tiba cikgu marah, tak berkelip mata cikgu tu pandang awak. Betul tak? Pandang je. Pandang pun pandang tak perhati, betul tak? Awak boleh rasa kalau cikgu ni tak perhati ke? Okey, mata yang luas maksud hujung mendengar satu perkara. Ini contohlah, cikgu bagi contoh. Okey, mata yang tajam membawa maksud memerhatikan sesuatu. Okay ni, ini dia tunjuk gambar apa ni? Bukan kening tau, dia tunjuk gambar kepala. Maksud kepala apa awak rasa Pandangan. Kepala. Kalau kepala, isyarat apa? Apa yang isyarat bukan lisan yang boleh dibuat? Macam tadi Izzuddin katalah, boleh angguk, boleh geling, itu tanda setuju ataupun tanda tak setuju. Ada yang angkat bahu, tak tahu kan? Tak tahu tanda, angkat bahu tanda tak tahu, tak pasti. Okay, yang seterusnya ada gambar, emosi, gembira, sedih. Kita boleh tengok daripada apa? Raut wajah, ekspresi muka. Okay.
Kalau kita sebagai PRS, kalau kawan kita tak bercerita secara lisan, tapi kita tengok dia senyap je, selalunya dia happy. Tapi kalau kita tengok dia senyap je hari tu, kita boleh nampak yang dia sedih, betul tak? Awak akan tanya kawan awak, kenapa hari ni macam bad mood je? Okay, itu adalah contoh bukan lisan lah. Ini pun sama. Okay, yang bukan lisan. Okay, awak rasa apa benda ni? Ada yang gaya duduk yang santai. Ada yang gaya duduk dia tertutup. Dia silang kaki dia. Ada gaya duduk dia menjauh. Ini gaya boleh gaya tubuh dan gaya berjalan lah. Gaya tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Macam tadi yang cikgu terangkan lah, kalau awak nampak orang tiba-tiba jalan laju tu, mesti awak tertanya-tanya dia tu nak cepat ke mana kan, kita boleh baca daripada pergerakan dia. Okay, posisi tubuh dan gaya berjalan mencerminkan emosi, konsep diri dan tahap kesihatan seseorang. Kenapa tahap kesihatan? Kalau kita tengok dia duduk pun lemah je pun kita boleh, walaupun dia tak cakap yang dia tak sihat, kita boleh rasa dia tak sihat. Okay, itu adalah komunikasi lah, salah satu bentuk komunikasi. Okay, dan ini apa ni? Kalau gambar berpelukan, bapa dengan anak. Contohnya lah, ni contoh. Contoh kepada sentuhan. Okey, kalau sentuhan mungkin kita nampak adik kita tengah sedih ataupun baby tengah sedih, kita akan peluk dia sebagai tanda sokongan emosi, kasih sayang, okey, simpati. Okey, apa kebaikan komunikasi lisan ni? Okey, kebaikan dia, mesej boleh disesuaikan dengan bakal penerima. Contohnya bila buat poster. Kalau kita nak buat poster bukan lisan, contohnya poster lah kan. Okay. Kita kena tengok lah, kita nak bagi poster tu dekat siapa penerima ni. Contohnya kalau cikgu tadika, cikgu nak bagi kepada kanak-kanak, takkan cikgu nak buat poster yang banyak perkataan, diorang baca pun tergagap-gagap kan. Jadi cikgu kena letakkan banyak kepada simbol. Okay, boleh juga kita tengok latar belakang dia, nak kena sesuaikan dengan bakal penerima. Kalau latar belakang dia, background dia, kita nak hantar kepada orang yang bukan Malaysian kan, tak faham bahasa Melayu. Kita nak bagi hantar orang Arab ke, mungkin dia pandai bahasa Inggeris, kita menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan. Okay, so jadi message boleh disesuaikan dengan bakal penerima. Okay. Yang kedua, kebaikan komunikasi bukan lisan ni boleh dibentuk dalam bentuk rekod tetap dan boleh disimpan lama. Contohnya, awak ada gambar, awak ambil gambar awak, kan, suka selfie, post dalam social media dengan caption-caption tertentu. Hari ni saya pergi scan. Jadi dah masuk social media tu, benda tu akan kekal. Okay, boleh disimpan lah. Okay, dan yang ketiga, tiada had penerima maklumat seperti akhbar. Contohnya kita dah post, semua sesiapa sahaja boleh tengok. Walaupun awak private account tu, ada orang screenshot hantar ke orang lain. So jadi komunikasi bukan lisan ni, dia punya sebaran ni boleh luas. Tak ada had penerima maklumat. Okay. Okey, kelemahan komunikasi bukan lisan. Penghantar tidak mempunyai kawalan terhadap mesej yang dihantar dan tidak boleh menentukan pembacanya. Contohnya tadilah kalau awak post gambar dengan caption-caption tertentu dekat dalam social media, awak pun tak tahu siapa yang tengok. Walaupun awak dah private account, siapa-siapa screenshot kan, yang case viral tu, siapa-siapa share, tu yang menyebabkan viral. Itulah kelemahan komunikasi bukan lisan ni. Orang boleh kongsi sesuka hati. Okey. Dan yang kedua, kemungkinan penerima hanya memahami sebahagian mesej yang diterima. Okey, contohnya apa? Ada siapa boleh bagi contoh?
Kemungkinan penerima hanya memahami sebahagian mesej yang diterima. Okey, contohnya kalau situasi PDPR sekarang. Cikgu banyak hantar dekat dalam melalui mesej saja. Cikgu type, hantar. Betul? Ada yang Google Meet, Google lah. Kalau yang lain ada bagi kita kerja, bagi soalan, awak baca, awak jawab sendiri. Tapi awak tak faham. Ataupun awak faham separuh sahaja. Okey. Penerima mungkin tidak membaca mesej yang ingin disampaikan. Samalah dengan situasi dalam kelas, situasi PDPR sekarang. Kalau cikgu dah, kalau kelas dari pagi sampai tengah hari, mungkin awak dah take break, awak ambil rehat sekejap. Banyaklah pula mesej. Banyak mesej awak pun malas baca. Jadi awak berkemungkinan untuk tak baca mesej tu tinggi, betul tak? Samalah juga dengan itulah kelemahan komunikasi bukan lisan. Okey. Seterusnya kita masuk proses dan elemen komunikasi. Sebelum tu cikgu nak tanya, ada siapa-siapa nak tanya? Kalau ada soalan, cikgu buka soalan dulu tentang komunikasi lisan dengan bukan lisan dulu, dan sehala dan dua hala. Kalau tak ada, cakap tak ada. Cikgu akan teruskan. Tak ada je. Tak ada. Boleh teruskan? Tak ada. Okey, boleh. Okey, kita masuk slide seterusnya. Proses dan elemen dalam komunikasi. Okey, asas komunikasi ni mudah sahaja. Okey, ini sebab awak tak bonsu, mudah saja dia punya asas. Okey, proses dan elemen komunikasi. Dalam komunikasi tu secara tak sedar, secara tak sedar dia ada elemen komunikasi. Okey, contoh elemen ni ialah gangguan, penghantar, mesej, saluran, penerima dan maklum balas. Itu adalah elemen. Maksudnya kalau tak ada benda-benda ni, kalau tak ada penghantar, tak ada penerima, tak ada saluran, tak jadilah komunikasi. Kalau awak kata awak berborak dengan kawan sekalipun awak borak dengan kawan sebelah-sebelah pun, siapa yang memulakan bicara tu, itulah penghantar. Dia yang memulakan bicara. Itu adalah elemen komunikasi. Okey. Apa yang dimasukkan dengan gangguan-gangguan yang dekat atas tu, yang cikgu buat anak panah tu? Okey, gangguan-gangguan ni maksudnya bila kita berkomunikasi, mesti ada gangguan. Kalau sebelah-sebelah, mungkin gangguan daripada tiba-tiba adik pula menangis datang ke awak. Orang tengah syok bergosip ni, tiba-tiba ada orang datang. Itu adalah salah satu contoh gangguan. Okey. Kalau awak post satu gambar dekat dalam poster dekat dalam satu kelas, tiba-tiba ada kawan yang kata poster ni poster ni maklumat tak jelas ke apa semua, itu adalah satu gangguan. Okey. Okey. Kita tengok apa maksud elemen dalam komunikasi ni. Okey. Kita tengok dengan lebih jelas lah. Okey, apa maksud gangguan? Okey, mungkin disebabkan oleh persediaan yang tidak mencukupi oleh penghantar sehingga menyebabkan mesej yang akan disampaikan kurang jelas. Ini adalah salah satu contoh gangguan lah. Okey, kalau tadi cikgu kata okey ada orang ganggu datang, itu pun salah satu contoh gangguan. Yang kedua mungkin disebabkan oleh persediaan yang tak mencukupi, macam cikgu kata tadi. Kalau dalam kelas cikgu suruh present subjek sains tapi awak tak faham pun macam mana topik yang awak kena present tu. Jadi awak tak ada persediaan. Jadi penyampaian awak akan terganggu dan terbantut. Maklumat tak akan diterima sepenuhnya oleh kawan-kawan. Itu adalah dikatakan gangguan lah. Bila penyampaian awak tu tak boleh disampaikan sepenuhnya, itu akan dianggap gangguan. Tak kisahlah dari bentuk apa gangguan itu sekalipun. Okey. Okey, dan pemilihan perkataan yang tidak tepat dan sukar difahami, samalah ya. Okey, yang kedua, elemen yang kedua ialah penghantar ataupun sumber. Ini adalah orang yang mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya orang
orang yang pertama mengeluarkan ayat ataupun perbicaraan untuk berkomunikasi lah, memulakan perbualan. Okey. Macam hari ni tadi siapa yang memulakan perbualan? Cikgu Hasnan. Jadi Cikgu Hasnan adalah penghantar yang pertama lah. Okey. Okey, penghantar juga adalah ini tadi cikgu dah kata pengirim sesuatu mesej. Okey, keberkesanan pengirim mesej bergantung kepada faktor-faktor lain seperti keupayaan dan personaliti pengirim. Okey, antara penekanan yang untuk menyampaikan mesej yang berkesan, penghantar hendaklah jelas dan teliti tentang mesej yang hendak disampaikan, menghantar pada waktu yang tepat dan sesuai. Okey, cikgu bagi contoh influencer. Okey, influencer, awak faham maksud influencer kan? Dekat social media banyak influencer kan? Influencer Instagram, influencer TikTok, faham kan maksud influencer? Faham. Cuba bagi satu contoh influencer kat cikgu. Okey, contoh ya, cikgu bagi contoh City Hour. Kenal tak City Hour yang untuk bahagian farmasi tu? Kenal. Kenal, okey. Jadi kalau City Hour tu dia selalu pada awal-awal kemunculan dia selalu bercerita tentang bahagian bahagian yang dia bekerja lah. Dia adalah bahagian farmasis. Jadi dia bercerita macam mana nak masuk farmasis, apa kelulusan yang diperlukan, ubatan-ubatan ini apa description dia akan jelaskan. Itu maksudnya keupayaan dia, personality dia. Dia boleh dipercayai dan mesej tu boleh sampai kepada penerima. Penerima tu siapa? Kita lah yang mendengar. Okay? Okay. Okay. Ini pun elemen dalam komunikasi, message dan encode. Okay. Bila dia sampaikan maklumat, proses ini berjalan. Okay, proses menukarkan mesej kepada simbol atau bahasa yang mudah dipahami. Kalau tadi influencer tadi menggunakan lisan untuk sampaikan maklumat. Okey, perkara yang perlu diambil perhatian ketika kita nak menyampaikan mesej itulah memilih perkataan, simbol dan ayat yang sesuai, menggunakan bahasa yang difahami oleh penerima dan mesej hendaklah ringkas dan padat. Okey, boleh faham? Boleh angkat. Boleh. Okay. Okey, yang seterusnya ialah saluran. Okey, saluran ataupun media. Okey, elemen dalam komunikasi ini bermaksud laluan ataupun platform di mana mesej bergerak dari pengirim kepada penerima. Okey, selalunya kalau Siti Hour tadi sebagai influencer media sosial, dia menggunakan Instagram ataupun YouTube sebagai saluran untuk dia hebahkan maklumat. Okey. Kalau cikgu awak selalu guna apa kalau kat sekolah? Waktu PDPR? Telegram lagi? WhatsApp. WhatsApp. Lagi? Apa? Video. Betul. Video pun salah satu saluran lah ataupun media yang digunakan. Okey, pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting supaya mesej disampaikan dengan berkesan. Contohnya kalau dalam PDPR, kalau cikgu type sahaja, awak baca pun lama-lama penat kan? Jadi mungkin awak lebih suka cikgu menggunakan voice note ataupun video. Okey. Okey. Tu contohnya lah, contoh saluran yang boleh macam tadi awak sebut pun betul lah. Okey, ini contoh lain, surat, memo, mesyuarat, telefon, email dan lain-lain. Okey. Penghantar dah hantar mesej kepada saluran dan saluran akan menghantar mesej itu kepada penerima. Okey, decode. Decode ni adalah satu istilah untuk menterjemahkan ataupun penerima itu mentafsirkan maklumat yang diterima.
Okey. Dan penerima itu akan mentafsirkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan sebagainya lah pengetahuan dia. Okey, penerima ialah pihak yang menerima mesej yang dihantar. Dia akan proses maklumat itu. Okey, tak kiralah dia mungkin individu. Kalau awak sebagai pelajar, individu lah. Okey, kumpulan kecil, organisasi ataupun sejumlah orang ramai. Kalau influencer, dia post dia punya knowledge kat dalam Instagram ataupun mana-mana media sosial dia. Itu dia punya penerima adalah orang ramai lah. Okay. Penerima boleh bertindak memberi maklum balas agar komunikasi lebih berkesan. Okey, macam hari ni cikgu menyampaikan awak penerima, awak boleh berkomunikasi dan bereaksi maksudnya memberi soal jawab kepada cikgu supaya awak lebih faham kalau awak tak faham lah. Okey. Perkara yang perlu diambil kira semasa menerima mesej ialah inilah sebagai penerima kita kena berfikiran terbuka, cuba memahami dengan jelas mesej yang dihantar, boleh menggunakan proses maklum balas apabila perlu untuk mengesahkan kefahaman penerima. Mungkin awak macam situasi sekarang, awak macam ragu-ragu apa benda dekod-dekod ni, awak boleh tanya semula kepada cikgu kalau kurang pasti. Okay, dan akhir sekali elemen dalam komunikasi ialah maklum balas. Okay, maklum balas ialah apabila penerima memberi reaksi terhadap mesej yang diterima. Okay, tindak balas yang dilakukan oleh penerima terhadap maklumat yang diterima daripada penghantar sama ada bentuk lisan atau bukan lisan, berbentuk positif ataupun berbentuk negatif. Contohnya, macam tadi kalau cikgu tanya awak faham tak? Ada yang mengangguk, cikgu nampak ada yang buka kamera ni angguk je, dia tak cakap pun dia faham tapi angguk. Tapi ada yang tak buka kamera tapi dia buka speaker dia kata faham cikgu. Itu adalah salah satu tindak balas. Kalau yang bentuk negatif tu, kalau negatif, contoh yang awak boleh tengok komen-komen dekat social media. Kalau ada setengah artis post, scan. Ada je komen-komen negatif ataupun komen negatif positif. Itu adalah salah satu maklum balas lah yang diterima. Okay, so keberkesanan mesej yang dihantar dapat dinilai oleh penghantar daripada maklum balas yang diterima dari penerima. Okay, boleh faham ke? Okay, dia sebenarnya mudah saja proses dan elemen dia, betul tak? Mudah untuk dipahami kan? Betul. Okay, sebenarnya awak punya topik asas komunikasi ni dah sampai sini je. Awak kena tahu proses dan elemen, awak kena tahu proses dan elemen serta komunikasi lah, jenis komunikasi, lisan dan bukan lisan. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak ada cikgu tambah lagi satu ekstra. Tips komunikasi yang baik. Okay, kita dah tahu proses dia. Sekarang kita nak tengok sikit lah. Cikgu tambah sikit tips komunikasi yang baik. Gunakan tata bahasa yang tepat. Kenapa kena guna tata bahasa yang tepat? Supaya orang lebih memahami. Okay. Yang kedua, jadi pendengar yang baik. Nak ada komunikasi yang baik ni, sebelum kita bercakap, kita juga kena menjadi pendengar yang baik supaya kita boleh memberi respon yang baik dan tepat. Okay, yang ketiga, jangan memuji diri sendiri. Okay, yang keempat, cakap dengan fasih. Yang kelima, percaya diri. Kalau cikgu suruh present kat depan, percayalah diri kita boleh lakukan yang terbaik. Dan yang seterusnya, jangan memotong percakapan orang lain. Kalau kita bersembang dengan kawan ataupun dalam kumpulan yang ramai, ataupun tengah bermesyuarat, mana-mana saja, kalau orang tengah bercakap, kita biarkan dia bercakap, kita dengar sahaja dulu, okay? Dan yang terakhir, gunakan volume suara yang sesuai. Volume dan nada serta intonasi lah. Kalau kita bukan marah, janganlah kita cubalah kawal suara kita ni yang baik. Kadang-kadang ada setengah orang yang jenis suara dia memang lantang. Tapi kita cuba untuk kawal situasi, kawal suara tu bersesuaian dengan situasi. Okay. Boleh faham? Boleh. Boleh.
Boleh. Itu saja untuk hari ini. Simple, mudah saja. Terima kasih kepada awak semua yang mendengar. Ada apa-apa nak komen, boleh mesej sekarang dekat bahagian mesej. Nak cakap apa-apa, nak tanya apa-apa. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Okey, mudah kan? Mudah. Okey, Ya. latihan akan diedarkan kemudian lah. Kita akan cikgu akan edarkan Google Form untuk awak Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu nak ucapkan selamat hari raya. Jangan makan banyak-banyak sangat. Lepas minggu depan kita start PDPR balik. Jangan putus asa, okey? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Atika. Sebelum anda semua beredar, saya ada sedikit makluman tentang apa yang perlu anda lakukan selepas ini. Okey. Baik, saya akan inilah. Okey, baik. So saya akan share tentang bagaimana anda perlu menulis laporan latihan yang betul. Okey. Sekarang ni sudah masuk topik yang ketiga, tapi masih ramai lagi yang tidak mampu untuk menulis laporan latihan dengan betul. Terutamanya pada bahagian ringkasan. Okay. So saya dah tengok kadang-kadang majoriti yang buat ringkasan latihan ni suka sangat tulis yang seringkas yang boleh, dan selepas itu terus akan maklumkan saya belajar sesuatu pada hari ini dan saya akan gunakannya kepada rakan-rakan saya akan cuba barulah saya tahu kegunaan apa itu dan sebagainya. Tak perlu macam tu. Dan itu boleh masuk dalam bahagian refleksi. Tetapi bila sebut pasal ringkasan, kamu hanya perlu nyatakan apa yang berlaku pada hari kejadian. Contohnya, apa yang anda buat pada hari ini? Saya menghadiri kelas online. Siapa yang menjalankan kelas? Siapa nama penceramah? Oleh Cikgu Atika. Okay. Sebut macam tu, kena jelas. Okay, so kelas ini berjalan dalam masa 1 jam contohnya lah kan. Okay, dan hari ini saya mempelajari mengenai tajuk asas komunikasi. Okay, merupakan topik ketiga dalam modul tahap bongsu. Okay, so lepas tu nyatakanlah. Okay, dalam kelas yang dijalankan, kami mempelajari pasal apa. Contohnya pasal asas komunikasi. Huraikanlah. Komunikasi ada berapa? Contohlah ada berapa kan. Komunikasi ialah apa dia? A, B, C, D, E. Komunikasi adalah bla 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 bla. Ada 3 benda yang termasuk dalam komunikasi, iaitu A, B, C, D. Huraikan sikit-sikit. Bagi contoh dan buat huraian. Macam tu. Maknanya apa yang telah anda belajar tadi sepatutnya anda dah buat catatan, ada nota, anda boleh masukkan. Tak ada masalah. Macam tu. Okay. Dan tak perlu nyatakan perasaan anda. Saya lepas belajar ni saya rasa itu ini. Saya rasa gembira, saya rasa saya nak apply kepada rakan-rakan yang lain. Tak, itu semua masuk dekat refleksi. Kena betul. Kalau salah, memang markah kamu takkan dapat 70 ke atas. Dan bila tak dapat 70 ke atas, kamu tak boleh lah untuk pergi ke topik yang terakhir pada selepas ini, iaitu topik yang keempat. So ingat ni bahagian ringkasan ni ramai yang salah. So kalau kenapa dapat 70, kenapa ada dapat 80? Sebab bahagian ringkasan ni ramai yang tak buat betul-betul. Okay? Boleh semua? Faham Okay? Boleh. Jadi screenshot bahagian ni, Boleh. bahagian ringkasan ni. Cuba screenshot, saya bagi masa. Screenshot supaya kamu boleh rujuk balik apa yang kamu kena tulis. Jangan tulis sembarangan saja, tak. Bahagian refleksi kamu boleh cerita. Okey, perasaan saya selepas belajar ni apa benda, kenapa, apa saya boleh buat, saya nak buat apa itu refleksi. Tapi bahagian ringkasan kamu hanya ringkaskan apa yang kamu buat pada hari terbabit, pada hari inilah maksudnya. Okey? So itu saja daripada saya.